Okey, bismillahirrahmanirrahim. 8 Julai hari ni. 8 Julai. Kena bola 8 Julai. 8 Julai maknanya 2 hari lagi nak raya. Wah, lagi 2 hari nak raya. 2 hari nak raya. Lagu raya pun sekarang dah keluar dah. Dah keluar dah. Cantik. Okey, apa pun. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi, salam Jumaat. Hari ini anda bersama dengan saya, Fazli Fuad dan juga rakan Haziq saya. Husni. Ya. Ini episod kedua. Episod kedua. Saya episod kedua lah dekat Malaysia. Episod awal yang kedua umpama saya tak apalah, nantilah cerita. Sini lah. Kita kena hormat budak darjah 5. Tak ada. Kita dah jadi 3. Okey, tadi kita pun dah Aziz pun dah sentuh tadi. Ya, lagi betul. 2 hari nak raya. Jadi mungkin kita dah pun rasa lah kata orang tu excitement ataupun kita punya keterujaan Ya. nak menyambut raya. Tapi hari ni pun kita lihat macam saya gerak di Shah Alam dan sampai sini pun kerana trafik cantik. Sebab Clear. apa? Sebab ramai orang, mungkin orang dah balik kampung. Ya, kalau saya tengok dekat Facebook pun ramai yang dah sampai ke kampung. Yang Dah balik ke settle kampung semua. tu dia dah update dah yang memang jalan dah start jam. Okey. Jadi berhati-hati di jalan raya kan. Kita nak balik beraya tu walaupun hari ini yang kita tahu 8 Julai lagi 2 hari nak beraya. Okey. Excited raya Aidiladha tu macam excited raya Aidilfitri hari tu sebab Aidilfitri itu kan orang kata raya mengejut. Untuk raya Aidiladha kali ni tak mengejut lah sebab Tak kita dah mengejut. tahu Dah tahu awal dah. Ahad nanti 10 Julai bersamaan 10 Zulhijjah kita bakal untuk menyambut hari raya Aidiladha. Kalau sebelum ini kalau hari raya Aidilfitri ambil gambar pakai baju cantik tu kan. Hari raya haji ambil gambar dengan lembu. Ya, itu selfie wajib orang Selfie kata. wajib. Tapi kan cakap pasal wajib, benda yang paling wajib adalah rukun Islam kelima, iaitu menunaikan haji di Mekah. Ramai antara jemaah Malaysia yang dah sampai Alhamdulillah ke tanah suci Mekah. Tapi ada juga sebenarnya kalau kita baca yang viral, yang trending dekat social media, ada yang masih terkandas dekat airport. Sebab yang terkandas dekat airport ni mereka ni bukan melalui tabung haji sebab kita tahu bahawa untuk tahun ini kuota untuk jemaah haji ke tanah suci Mekah sejumlah lebih kurang 14,000. Jadi 14,000 tu alhamdulillah semuanya telah pun sampai. Jadi ini yang menggunakan visa Furada. Orang kata swasta je lah. Swasta. Okey, jom Dik, kita tengok macam mana cara nak guna dia ni? biasalah orang baru je. Saya orang baru. Gambar pun tak ada kat sini lagi. Ada. Ni kat bawah. Okey, ni dia. Ni dia. Ya, 380 bakal haji Terkandas di KLIA dan mereka menggunakan visa Furada untuk menunaikan haji ni dan tidak melalui lembaga tabung haji. Tapi itulah bila kita dah rasa keterujaan nak menunaikan haji. Bayangkan kalau yang excited tu adalah mak ayah kita. Itu kita kena bayangkan lah. Sebab kita bayangkan kalau mak ayah kita sebelum nak menunaikan haji ataupun umrah lah kan. Kita boleh katakan mereka ni dah buat persiapan. Persiapan tu bukannya lama, bukannya sekejap. Ada beli berapa ribu kan. Kumpul duit berapa lama. Haji Furada ni untuk pengetahuan anda, kalau nak mengerjakan haji minimum 50,000. Allahu Akbar. 50,000. Separuh daripada 100,000. Jom kita tengok kat sini. Yang bakal jemaah ni, yang terkandas ni dari Terengganu ni, dia dah bayar 76,000. Allahu Akbar. Banyak Tapi dengan cerita mereka masih lagi terkandas. Masih lagi terkandas dekat lapangan terbang. Tapi kita tak tahu apa kesudahannya. Betul. Sebab daripada pihak agensi itu sendiri rasanya belum ada apa-apa update. Belum ada apa-apa lagi keputusan, update dan sebagainya. Tapi apapun, ini kita boleh anggap sebagai salah satu daripada pengajaran lah untuk kita. Memanglah kalau kita ikutkan siapa-siapa, orang cakap lah siapa-siapa yang mengerjakan haji Furada ni adalah orang-orang yang berduit. Tapi kita kena berbalik juga kepada tujuan utama sebenarnya kita mengumpul duit itu, kita laburkan duit kita itu adalah untuk menunaikan haji ini. Orang kata kalau kita nak ikut yang normalnya, nak ikut lembaga tabung haji tu, kalau awak cek awak punya tahun bila yang awak akan pergi. Tahun macam saya 2063. Betul. Umur dah lepas 70. Umur dah lepas 70. Mungkin kita pun tak tahu kan macam mana. Jadi bila kita dapat tahu yang mungkin ada cara lain untuk kita ke sana, jadi mereka pun mencuba. Betul. Tapi bila dah mencuba, ini pula jadinya. Tapi yang dah sampai ke sana, yang dah sampai ke tanah suci Mekah, alhamdulillah. Dah ramai sebenarnya yang telah pun berada di sana. Dan tapi kita tengok suasana dekat lapangan terbang pula. Okey, sebenarnya yalah kita baca dekat Harian Metro dan juga Berita Harian ni amat mengejutkan kita lah sebab ada jemaah-jemaah yang terkandas. Jadi kami di Malaysia hari ni pun terus menghantar wartawan kami untuk melihat situasi di sana. Jadi bagaimanakah gambarannya di sana. Dan kami difahamkan wartawan kami berkata bahawa keadaan dekat sana waktu ketika ini lengang. Lengang. Jadi kita mungkin akan bersama dengan Asri yang berada di sana sebab kita hantar dia guna e-hailing tadi. Sebab kita tak sempat nak hantar pakai
pakai kita sendiri. Betul. Kita hantar pakai e-hailing je, kita hantar kat sana. Asri, macam mana keadaan kat sana, kat lapangan terbang sekarang, Asri? Boleh laporkan kepada kami bagaimana situasinya? Hai, Assalamualaikum. Salam. Kepada penonton Indonesia. Saya sekarang ini berada di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur bagi meninjau sendiri keadaan di sekitar Aras 5 di sini. Dan difahamkan mereka berada di sini sejak semalam jemaah bakal haji ini, dan difahamkan 380 jemaah haji masih lagi terkandas. Dan apa yang saya dapat lihat belakang ini masih difahamkan ada pekerja yang mengatakan bahawa dari subuh tadi masih ramai lagi. Dan bila saya sampai sini tadi, saya berjalan di sekitar sini dah agak lengang. Mungkin mereka sudah pulang, dan difahamkan ada daripada anggota polis bantuan, saya difahamkan daripada mereka agaknya sudah pulang ke kediaman masing-masing. Dan difahamkan mereka menggunakan furada Asri, kejap Asri, sebab Asri terbalik tadi. Asri macam tersengit. Tapi tak apa, nanti kita cuba untuk betulkan kesilapan teknikal tu. Kita akan kembali bersama dengan Asri. Jadi Asri tengah nak mencari cara untuk kembalikan kamera dia ke asal. Okey, jadi Asri dah kembali ke asal. Sambung terus Asri. Minta maaf lah ya. Baik, apa ni 380 jemaah bakal haji ini difahamkan mereka menggunakan visa furada yang difahamkan mereka perlu uruskan sendiri berbanding menggunakan daripada tabung haji. Dan untuk kuota tabung haji ini difahamkan 1 juta, kerajaan Arab Saudi mengeluarkan 1 juta kuota haji yang bakal dibuat. Okey. Dan kiranya at least kita dah tahu lah bagaimana keadaan di lapangan terbang sekarang ini. Betul. Dan kalau tengok tadi pun agak lengang. Di belakang Asri tu tak ada orang langsung Asri. Betul. Okey Asri, minta okeylah kali ni. Okey, tak apa. Asri tengah mencari angle yang terbaik. Tak, sebenarnya tunjukkan keadaan juga. Fuad, tengok. Okey, jadi betul lah situasi yang digambarkan oleh Asri sekarang ni memang keadaan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA sekarang ni memang agak legang. Betul. Jadi seperti mana yang Asri katakan tadi, mungkin para jemaah ni telah berpulang. Sebab kita lihat memang berlaku mereka duduk ke sana lama sangat Aziz. Bayangkan kita yang duduk dekat airport tu kalau nak tunggu flight 5 jam pun kita dah rasa sakit badan. Apa lagi yang dah tunggu daripada malam sampai ke pagi kan. Tapi mereka ni bukan saja sakit akibat penat menunggu, tapi saya rasa mereka ini terganggu juga dari segi emosinya kan. Macam mana caranya untuk kita nak menggambarkan keadaan dekat sana para jemaah ini yang telah pun bersiap sedia dari segi mental fizikal memang dah bersiap dah untuk nak mengerjakan ibadah haji ni, tapi terkandas disebabkan visa furada yang mereka telah guna pakai ini tidak bolehlah terbangkan mereka. Fad, sebenarnya ini bukan kali pertama berlaku perkara macam ni. Setiap tahun kita akan dengar berita macam ni. Di mana ada yang terkandas dekat lapangan terbang disebabkan visa furada tu. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Asri yang memberikan kita update bagaimana keadaan dekat lapangan terbang. Kita terus akan bagi anda update semasa ke semasa macam mana keadaan dekat lapangan terbang sekarang dan apa update mengenai mereka yang terkandas disebabkan visa furada. Itulah. Jadi andai kata kalau ada jemaah yang terkandas itu, mungkin kita boleh menemu bual, mungkin kita boleh bercakap bagaimana agaknya rentetan daripada peristiwa tersebut berlaku. Tapi apapun, alhamdulillah kepada mereka yang telah pun selamat sampai ke Tanah Suci. Untuk tahun ini Arab Saudi membenarkan cuma 1 juta jemaah saja dari segenap pelosok dunia untuk mengerjakan ibadah haji. Dan tapi itu paling meriah tau. Maksudnya kalau nak dibandingkan dengan 2 tahun lepas daripada musim pandemik start, ini yang paling meriah. Ini paling meriah. Ini paling meriah. Paling ramai lah. Paling ramai yang ada dekat Tanah Suci Mekah untuk menunaikan haji. Betul. Jadi kita harapkan agar kemeriahan itu diteruskan lagi untuk tahun-tahun selepas ini. InsyaAllah. Ini sebagai permulaan 1 juta ni. Jadi kita harapkan bahawa ada lagi pertambah jemaah. Sebab jemaah kita, kalau ikutkan sebelum pandemik, lebih kurang 31,000. Lebih kurang macam tu. Sekarang ni 14,000. Jadi ada berlaku 50% pengurangannya. Dan sekarang ini jemaah haji Malaysia, alhamdulillah, akan melakukan ibadah wukuf di Arafah. Alhamdulillah. Jadi mungkin kita akan dengarkan mungkin salah seorang penjemaah kita yang telah pun berada dekat sana. Jadi kita nak tahulah gambaran sebenar situasi berada dekat sana. Kita bersama dengan Nik Omar Nik Mahmud. Assalamualaikum. Assalamualaikum Haji. Haji Nik Omar. Assalamualaikum Ji. Macam mana sekarang keadaan kat sana Ji? Waalaikumsalam. Dengar ke? Dengar alhamdulillah dengar. Kami dengar.
Alhamdulillah. Bagaimana? Bagaimana keadaan dekat sana sekarang? Ya Allah, seronoknya kalau kita dapat ada kat sana sekarang ni. Betul. Jadi macam mana Haji boleh gambarkan situasi di sana? Silakan Haji. Pada lihat pada saya lah, suasana di sini nampak cuaca je panas. Cuaca panas dan suasana jemaah haji pun nampak macam lebih kepada orang kata tahan panas semualah. Ya. Sebab difahamkan suhu yang ada dekat sana tinggi. Betul. Lebih kurang 47 darjah Celsius. Panas. Ya. Tapi macam mana keadaan kesihatan semua jemaah kat sana? Sahabat-sahabat saya nampak ramai yang batuk lah. Allahu Akbar. Yelah sebab sekarang ni kot banyak penyakit betul yang muncul pula tiba-tiba ni. Jadi Haji, mungkin Haji boleh gambarkanlah bagaimana penempatan jemaah sebaik tiba di Arafah dan juga di Mina ni. Haji. Alhamdulillah penempatan tersusun dan teratur. Yang mana pihak tabung haji dan juga ejen yang mengelola iaitu JAT Travel mengatur dan menyusun kami semua dengan tersusun lah. Alhamdulillah. Okey, jadi mungkin boleh ceritakan apa aktiviti selepas ini pula yang akan dilakukan. Mungkin bagi kita yang tak tahu di sini apa dia punya susunan apa yang bakal dibuat selepas ini. Mengikut pada pengelola ejen JAT yang mana kami ada aktiviti kami iaitu solat secara jemaah. Ya. Dan juga orang kata tazkirah daripada orang kata pengelola lah. Okey, kami memang teruja bila melihat Haji Omar yang berada dekat sana kan. Jadi kita nak Haji Omar, boleh tak kita bergerak dekat segenap ruang penempatan mereka yang berada dekat sana? Boleh tak bergerak Haji? Kita nak tengoklah bagaimana keadaan situasi di bawah kemah tersebut. Sebab digambarkan memang kata orang tu meriah ada dekat sana tu. Sekarang ni pada jemaah yang lain sekarang ni waktu di sana pukul berapa Haji? Pukul 4.40. 4.40 petang sekarang? 4.40 pagi. 4.40 pagi. Pagi, ya Allah, kita kacau pagi kat sana. 4.40 pagi jelah. Kat sini pun sekarang dah pukul 9.40. Okey. Kalau tengok selesa kalau tengok selesa keadaan dekat sana semua tersusun. Satu kemah ni boleh menempatkan berapa jemaah? Kalau tak silap saya dalam 40 rasa. Okey, jadi waktu kejap lagi akan bersama-sama untuk melakukan solat subuh lah kejap lagi di sana. Baru selesai solat subuh. Oh alhamdulillah. Oh dah selesai. Solat subuh dah alhamdulillah. Okay. So selepas ini akan ada tazkirah macam apa yang kita cakap tadi. Okey. So, pagi nanti akan buat apa Haji? Lebih kepada orang kata berzikir dengan tazkirah lah. Maknanya aktiviti sendiri dululah. Haji, aktiviti sendiri. Haji, kongsikanlah kepada kami bagaimana pengalaman, bagaimanakah keterujaan apabila telah selamat sampai ke sana. Sebab kami baru kongsikan tadi ada bakal jemaah yang terkandas dekat KLIA. Jadi Haji yang telah pun selamat sampai ke sana, mungkin boleh kongsikan pengalaman kepada kami yang berada dekat sini. Pengalaman saya, yang ini adalah pertama kali saya pertama kali dan ia ini terujalah untuk saya. Dan bersyukur kepada Allah yang mana dapat menunaikan ibadah haji iaitu jemputan daripada Allah. Jadi tak dapat digambarkan melainkan bersyukur kepada Allah lah. Alhamdulillah. Yelah, bila saya sendiri kalau pergi ke sana buat umrah Fad, dia punya excited rasa nak menangis. Betul. Bila kita sampai sana dapat tengok Kaabah apa semua kan. Jadi kita harapkan Haji selepas ini dipermudahkan segala urusan sampailah selesai segalanya. InsyaAllah. Sampailah rukun Islam kelima haji itu diselesaikan. Selesaikan. Amin. Amin. InsyaAllah kita doakan sama-sama. Dan selamat pulang juga insyaAllah Haji. Selamat sampailah semua para jemaah. Doakan kami semua. Amin. InsyaAllah kita satu Malaysia doakan. Baik. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
Itu dia, kita bersama dengan Tuan Haji Nik Omar Nik Mahmud, jemaah haji yang selamat sampai ke sana. Berkongsi tentang umrah tu, kan. Saya pun pergi juga. Bila? Mac Februari. Baru lagi. Tapi masa tu dah ramai dah? Belum lagi. Belum ramai lagi. Jadi bila kita berjalan kan, ziarah kan, jadi kita nampak penempatan bakal jemaah haji yang dekat sana. Kemah-kemah saja waktu ketika itu. Jadi saya rasa, saya dan juga para jemaah lain rasa macam teruja. Jadi mereka kata kalau musim haji ni penuh dekat bawah kemah ni sebagainya. Orang kata penuhnya orang dekat sana adalah menggambarkan macam mana keadaan kita di padang mahsyar nanti. Itu umpamanya. Walaupun memang tak seramai di padang mahsyar, tapi itulah umpamanya bila kita berkumpul di sana. Kan? Jadi kita harap agar kita yang tak dapat pergi lagi ni, satu hari nanti kita pula yang akan dapat pergi. Kami doakan semua dapat pergi. InsyaAllah. Kejap lagi Afad akan bersama dengan anda untuk segmen soal wang. Betul. Segmen soal wang, kita nak bercakap tentang inflasi. Ya, itu sangat-sangat penting. Ramai yang excited nak tahu apa isi dalam soal wang. Kejap lagi kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam MSI. Ya. Okey, jangan lupa untuk anda saksikan kami MHI Istimewa Aidiladahan nanti hari Ahad ini 10 Zulhijjah. Sudah pastinya kita akan membuat lintas langsung solat sunat Aidiladahan itu di Masjid Puncak Alam. Baiklah, kita nak bercakap terus berkaitan dengan segmen yang kita bawakan setiap hari Jumaat, iaitu segmen soal wang, dan kita nak bercakap tentang apakah itu inflasi. Dan untuk beritahu anda bahawa ini mungkin ada di antara kita yang baru pertama kali tengok, kan. Kita nak bercakap tentang segmen soal wang ini bagi membincangkan isu-isu berkaitan dengan ekonomi kewangan rakyat yang berdepan dengan pelbagai isu untuk mereka ni meneruskan kelangsungan hidup mereka. Sebab kita tahu bahawa sekarang ini ada berlaku pengurangan untuk macam-macam subsidi dikurangkan, dan juga berkaitan dengan isu minyak masak, OPR dan sebagainya. Seperti mana yang dikatakan tadi, kita nak bercakap tentang inflasi ni. Inflasi ni kalau boleh kita gambarkan keadaan sebenar bagi orang semua senang faham. Contohnya kalau misalnya kata kalau kita beli nasi lemak sebelum ini harganya RM1. Lepas tu kita tanya dekat makcik tu, makcik berapa ringgit? Dia kata RM1.50. Kenapa RM1.50? Makcik tu cakap sekarang ni harga barang semua dah naik. Sebab itulah makcik terpaksa menaikkan harga jadi RM1.50. Sebab apa? Sebab inflasi ni pendekatan peratusan dan juga kumpulan barangan dan perkhidmatan sepanjang tempoh tertentu. Jadi untuk bercakap tentang inflasi ini, terus saja kita bersama dengan Cik Firdaus Rosli, Ketua Ekonomi Mark Ratings Berhad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Firdaus. Okey, Cik Firdaus, bagi peneranganlah kepada mereka. Mungkin ada di antara kita yang sebelum ni mereka mungkin pernah dengar inflasi. Dulu ingat tak? Inflasi SIFA pernah dikatakan suatu ketika dahulu. Tapi sekarang ni inflasi ni seperti macam wujud kembali disebabkan pelbagai faktor lah, peningkatan harga barangan dan sebagainya. Apakah itu inflasi sebenarnya, Cik Firdaus? Wah, tu soalan tu simple tapi sebenarnya besar tau. Betul. Sangat kompleks. Okey, pertama sekali inflasi ni boleh ditakrifkan dari segi aspek ekonominya lah. Satu, kenaikan harga barang dalam tempoh tertentu. Nombor dua, yang tak ramai orang tahu ataupun tak ramai orang sebut ialah apabila kita punya nilai wang kita ataupun kuasa beli kita jatuh dari peringkat individu ataupun isi rumah lah. Yang kedua ni kita jarang ceritakan. So balik kepada nombor satu, kenaikan harga barang. Kenaikan harga barang ni boleh disebabkan oleh beberapa perkara. Yang pertamanya seperti mana yang Fazli sebut tadi lah, naik 50 sen daripada RM1, kira dah naik 50% lah. Itu biasalah kita dengar. Dan inflasi ni bukan saja bergantung kepada sesuatu tempoh saja tau. Ia juga berlaku setiap masa, setiap hari tanpa kita sedari. Yang itu yang perlu saya tekankan di sini. Dan yang keduanya ialah bila saya cerita tadi mengenai kejatuhan nilai wang kita sendiri. Jadi apa yang selalunya pelabur akan buat untuk daripada kita punya simpanan dekat dalam bank tu, dia akan memberikan masukkan wang mereka di dalam pelaburan yang boleh mendapatkan pulangan yang lebih tinggi daripada kadar inflasi. Contohnya kalau kita letak duit kita, simpanan kita di dalam ASB. ASB katakanlah bagi 6% dan inflasi 3%. Jadi kita dapat terlindung daripada inflasi sebanyak 3%. Jadi kuasa beli kita tidaklah merosot
kalau kita tak buat apa-apa. Itu je lah. Okey. Itulah sebagai contohnya berkaitan dengan inflasi ni. Tapi kita nak tahulah kan, sebab kita dengar juga rumutan ramai di antara kita ni dah terkesan disebabkan peningkatan harga barangan kan. Lepas tu kadar OPR pun dinaikkan dan sebagainya. Jadi kita nak tahulah antara kesan-kesan inflasi ni yang terus saja memberikan kesan kepada rakyat ini. Apakah kesan inflasi ini sebenarnya? Kesan yang paling ketara bagi pendapat saya ialah kita punya keputusan kita untuk membeli barang ataupun menggunakan kita punya kuasa beli tu terjejas. So bila kita macam balik kepada contoh yang Fazli beritahu tadi, kita nak pergi beli nasi lemak, sepatutnya RM1 sekali jadi RM1.50. Jadi kita macam terfikir, sepatutnya saya beli ke tidak ni? Dari 50% naik ataupun 50 sen. Kalau saya rasa okeylah, mungkin 50 sen tu saya boleh absorb lagi okeylah, tak apalah, beli RM1.50. Ataupun kalau orang yang ultra sensitif kepada peningkatan harga ni, dia cakap sini RM1.50, sebelah sana RM1 ataupun RM1.20, mungkin kurang sikit. So saya akan beli kat sana. Jadi inflasi ni secara umumnya dia boleh disrupt ataupun ganggu kita punya keputusan untuk membeli ataupun mengguna sesuatu barang ataupun perkhidmatan. Itu yang paling ketara lah. Nombor duanya yang kita tak cerita banyak macam seperti saya cakap tadi, dia ganggu kita punya kuasa beli. Katakanlah kalau hari ini gaji saya RM1,000. Lepas tu besoknya bos cakap, sorry, ekonomi tak baik, kita akan bagi you 800 saja. Jadi secara definisinya, inflasi dah pun terjadi disebabkan kita punya kuasa beli kita terjejas. Tetapi kita tak banyak cerita pasal benda ni sebab ianya tidak berlaku secara aggregate. Dia selalunya secara keseluruhan lah. Dia selalu berlaku kepada individu ataupun kepada golongan-golongan yang tertentu. Sepertinya kalau satu company yang tutup kedai dan sebagainya lah. Tapi ini pun sebenarnya inflasi sebab kalau gaji kita daripada 1,000 ke 800, nak pergi beli barang kita akan fikir balik. So berbalik pada saya cakap tadi, dia ganggu kita punya keputusan untuk membeli satu barang atau perkhidmatan tu. Okey, kita pun nak tahu kenapa berlakunya inflasi ini dan apa kaitannya pula inflasi dengan harga barangan yang semakin hari semakin naik sekarang ini. Adakah ianya ada hubung kait antara inflasi dan juga barangan yang naik sekarang ini? Ini satu soalan yang saya rasa paling baik kerana kita selalu cerita pasal satu perkara tapi kita tak cerita dua perkara yang Fazli sebut tadi. Satu mengenai inflasi, satu lagi mengenai kenaikan harga barang. Sebenarnya ada perbezaan yang subtle lah yang kita tak selalu cerita. Satu daripada segi aspek inflasi. Inflasi ni ditakrifkan dari segi aspek ekonomi ialah melalui indeks. Okay? Indeks ni sebenarnya kita ambil barang Department of Statistik lah, Jabatan Perangkaan. Dia ambil satu bakul barang, dia akan track harga barang ni daripada sebulan ke bulan yang akan lain. Jadi kenaikan harga barang secara di dalam bakul secara keseluruhan ni dikatakan sebagai inflasi sebab kenaikan daripada indeks harga pengguna ataupun CPI dalam bahasa Inggerisnya naik daripada satu tempoh ke satu tempoh lain. Dan dia ada baseline lah. Macam sekarang ni baseline dia 2010 daripada harga 2010. So berapa harga indeks tu akan naik daripada sebulan ke sebulan. Yang kita cerita macam bulan Mei lepas harga inflasi naik sebanyak 2.8%. Maksudnya harga barang dalam bakul Jabatan Perangkaan tu telah naik sebanyak 2.8% pada bulan Mei berbanding daripada Mei 2021. Itu inflasi. Kenaikan harga barang pula ialah harga barang yang kita selalu beli setiap hari. Yang mungkin tak termasuk dalam bakul tu pun. Tapi itu kita rasa. Contohnya macam katakanlah kalau jam, strawberry jam mungkin dalam Department of Statistik dia track satu jenama daripada satu kedai satu tempoh saja. Itu yang dia track. Tapi kalau luar daripada tempat yang dia track tu, tapi kita beli juga, lepas tu kita dapat rasa harga barang naik. So bagi kita harga barang telah naik. Tapi dari segi inflasi, mungkin naik, mungkin tak, ianya bergantung kepada bila
KPDN HCP lah yang buat tinjauan ni. Bila masa tu dia harga naik, dan kira naik lah. Tapi kita beli mungkin setiap minggu, mungkin setiap hari kalau kita perlukan. So ada beza yang sangat subtle. Betul. Itulah kita pun ada buat perbandingan dengan jumlah RM50 kita berbelanja, cukup tak satu bakul kan. Jadi itu kalau dulunya RM50 cukup penuh bakul. Jadi sekarang RM50 berapa sangatlah barang yang kita dapatkan. Jadi kita boleh tak sebenarnya kita ni nak elakkan daripada berlakunya inflasi ni? Bolehkah kita elakkan berlakunya inflasi ni? Ramai pakar ekonomi mengatakan bahawa untuk bendung inflasi ni seolah-olah untuk kita pergi ke arah berlainan daripada graviti. Ianya satu perkara yang tidak mungkin akan berlaku untuk bendung inflasi. Kalau cara yang paling sesuai untuk bendung inflasi ini ialah kalau harga barang tak naik dan juga harga dan pendapatan kita pun tak naik. So dua-dua ni perlu berlaku serentak pada masa yang agak lama lah. Kalau nak berlakunya inflasi sifar lah contohnya. Secara logikalnya ia tak boleh sebab kita akan berbelanja, kita makin besar, kita akan beranak dan kita akan terpaksa beli barang. Mungkin masa ketika macam contohnya masa pandemik kita terpaksa beli banyak beras contohnya. So tiba-tiba permintaan kita terhadap beras naik dan harga pun mungkin sepatutnya akan naik sebab kilang-kilang tak boleh nak keluarkan barangan secara pukal, secara cepat untuk sesuaikan dengan permintaan tersebut. Jadi inflasi, kalau kita nak bendung inflasi ni tak boleh. Secara terbaiknya inflasi ni perlu kita uruskan dari segi aspek pendapatan sebenarnya. Ya. Jadi untuk kita nak mengawal kadar inflasi ini, atas sebab itulah Bank Negara Malaysia menaikkan kadar OPR ya, untuk kita nak mengawal kadar inflasi ini. Kita tahu bahawa bercakap tentang OPR pula Encik Firdaus, kita tahu bahawa waktu pandemik tempoh hari ianya diturunkan 1.75 dan sekarang ni dah pun dinaikkan 2 dan sekarang 2.25% kan. Jadi kita tahu bahawa waktu pandemik tempoh hari Bank Negara Malaysia menurunkan sebab kita nak lebihan wang di tangan kita untuk kita terus berbelanja dan dalam masa sama juga untuk mengukuhkan ekonomi. Jadi untuk waktu sekarang ini dengan kadar inflasi yang dah naik, OPR pun naik. Jadi bagaimana dapat kita nak memberikan gambaran situasi sebenar kepada rakyat agar mereka ini tidak gusar dalam pada masa sama juga mereka faham bahawa ini adalah untuk pembentukan ekonomi yang lebih kukuh. Bab ni Fazli kacau sikitlah. Sebab kita selalu daripada textbook ekonomi pun akan cakap kadar faedah akan naik apabila inflasi naik. Betul. Kan? Dan bila inflasi turun ataupun ekonomi mengucup dan kadar faedah juga akan turun. Tapi daripada negara kita lain sikit tau. Sebab kita kalau kita ambil daripada segi aspek history lah, daripada sejarahnya, katakanlah 10 tahun lepas sejak global financial crisis dulu kan. Harga inflasi kita naik turun kan, tetapi kita punya OPR ataupun kadar faedah kita agak mendatar lah. Kalau naik pun mungkin 25 basis point, turun pun 25, dia akan naik macam tu. Tapi inflasi kita agak turun naik lah. Tapi apa yang kita dapat lihat kadar faedah kita lebih bergantung kepada kadar pengangguran di dalam negara kita. Sebab sekarang ni negara kita kadar pengangguran 3.9 berbanding daripada masa pandemik dulu lebih 5.3% pada bulan Mac tak silap saya 2020 masa PKP 1 dululah. So kita dapat lihat kadar pengangguran kita dah turun dan kadar faedah juga perlu naik kerana kalau kita letak kadar faedah kita terlalu rendah, pulangan daripada simpanan Fazli pun akan terjejas. Ya, betul. Sebab bank tak boleh bagi kadar faedah yang tinggi kan. Jadi ini akan membuatkan perkara ini lebih kompleks sekiranya bank negara tidak menaikkan kadar faedah. Ya, betul tu. Okey. Jadi kita akan sambung semula perbincangan kita ini sebab banyak mungkin yang akan saya tanyakan berkaitan dengan OPR dan sebagainya. Untuk waktu ini kita dah berhenti pada seketika. Jangan ke mana-mana.
Okey, kembali lagi di Malaysia hari ini. Kita masih lagi bersama dengan Cik Firdaus Rosli. Okey, kita ada seminit lagi ni. Mungkin kita boleh rangkumkan untuk kita buat kesimpulan lah berkaitan dengan inflasi ni agar mereka tahulah. Silakan. Okey. Satunya, ada peranan-peranan yang perlu dimainkan oleh semua pihak. Daripada pihak kerajaan, peranannya lebih kepada daripada harga barang, sama ada daripada segi subsidi, cukai ataupun regulatory, sama ada nak tarik AP ke ataupun nak beri AP lagi ke dan sebagainya. Daripada segi aspek tu. Dan juga sekarang ni dari segi aspek income support kepada contohnya BKM dan sebagainya. Peranan majikan pula sebenarnya apabila ada inflasi sini untuk melebihkan penawaran mereka. Dari segi aspek teknologi ataupun naikkan buruh lagi dan sebagainya, supaya lagi banyak lambakan di dalam ekonomi supaya harga boleh turun. Dan dari segi aspek pengguna juga, peranannya sebenarnya untuk minta gaji yang setimpal daripada kenaikan harga barang tersebut. Kalau inflasi 2.8 contohnya, gaji kita sepatutnya naik lebih daripada 2.8 ataupun sekurang-kurangnya 2.8 untuk setimpal dengan kenaikan harga barang. Baik, semuanya ada peranan masing-masing lah kan untuk kita bersama-sama agar kita dapat menggerakkan ekonomi kita. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada tetamu jemputan kita, Cik Firdaus Rosli, Ketua Ekonomi Mark Ratings Berhad, kerana sudi datang bagi bercakap tentang inflasi dan kadar OPR di dalam negara kita. Kita nak terus bersama dengan Haziq. Kali ini nak bercakap tentang satu perkara kebaikan. Silakan, Haziq. Sana. Thank you, Wafat. Sebab dah pas kat saya. Sebab sekarang ni saya pula nak bawa kepada topik mengenai bulan Zulhijjah ni. Kita tahu bulan Zulhijjah adalah bulan terakhir dalam kalender hijrah. Tapi, tahukah anda 10 hari pertama bulan Zulhijjah ni adalah hari yang terbaik untuk kita beribadah. Tapi kenapa? That's why kita bersama dengan Ustaz Iqbal Zain, merupakan seorang pendakwah bebas dan juga wakil pertubuhan Mihrab. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dah buka tadi dah. Saya katakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah hari yang terbaik untuk kita beribadah. Ya, tapi mungkin Ustaz boleh terangkan apakah benar statement tersebut? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat, para penonton yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, sedar tak sedar kita telah berada pada tanggal 8 Zulhijjah. Betul. Dan kita masih berada dalam hari-hari dan tempoh masa yang sangat diberkati Allah, sangat dimuliakan Allah, sangat disucikan Allah dan dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW, iaitu 10 hari yang terawal bulan Zulhijjah. Kalau dalam bulan Ramadan kita ada 10 hari terakhir, dalam bulan Zulhijjah kita ada 10 hari yang terawal. Bahkan ada menurut ulama, 10 hari yang terawal ini adalah lebih afdal daripada 10 hari terakhir Ramadan. Disebabkan sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada amalan, tidak ada tempoh masa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dilakukan amal soleh di dalamnya melainkan pada 10 hari yang terawal bulan Zulhijjah. Hatta melebihi dan dapat menandingi jihad fi sabilillah. Dan kita, walaupun kita berada di dalam 8 Zulhijjah dan di sana 9 Zulhijjah, maka kita kena ikut sini, ya Haziq. Kita kena ikut di Malaysia peredaran bintang di sini, di Malaysia. Tapi kita masih dapat merebut peluang dan keberkatan dalam 10 awal bulan Zulhijjah, dan esok adalah 9 Zulhijjah. Hari ini hari Tarwiyah, 8 Zulhijjah. Maka ini adalah hari-hari yang mulia. Nabi Muhammad SAW bersabda, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik amal yang dilakukan pada sepanjang 10 hari awal bulan Zulhijjah dan terutamanya pada hari Arafah ini. Maka kita rebut peluang yang penuh dengan gandaan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itulah, bukan semua orang berkesempatan, Ustaz, untuk menunaikan haji di Mekah, walaupun itu adalah rukun Islam kita yang kelima. Tapi mungkin Ustaz boleh share dengan kami antara amalan-amalan lain yang mungkin boleh kita buat untuk kita rebut di bulan Zulhijjah 10 hari pertama ni, Ustaz. Baik, walaupun kita tidak dijemput untuk mengerjakan haji pada tahun ini, tidak mengapa. Allah SWT letak setiap bahagian masing-masing hamba-hambanya dengan penuh bijaksana. Walaupun kita berada di sini, di tanah air, tapi kita masih boleh merebut amalan-amalan yang digalakkan oleh para ulama untuk kita perbanyakkan sepanjang 10 bulan, awal 10 hari bulan Zulhijjah ini. Antaranya adalah dengan banyakkan berzikir, dengan banyakkan berdoa, dengan banyakkan bersedekah, dengan banyakkan bacaan Al-Quran, dengan berpuasa, dan
berselawat, beristighfar ke atas dosa kita dan berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyakkan doa. Terdapat pemakbulan doa daripada Allah SWT. Bila-bila lagi hari ini hari Jumaat, hari yang sangat mulia, Sayyidul Ayyam. Ya, betul. Dan satu lagi amalan adalah sedekah. Ya, betul tak? Tapi mungkin Ustaz boleh share dengan kami antara amalan sedekah apa yang mungkin boleh memberi manfaat yang berterusan kepada yang memberi dan juga yang menerima. Baik, antaranya adalah sedekah yang diberikan untuk orang-orang yang berjuang untuk ilmu, menyampaikan ilmu dan yang bergiat mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu saya ingin kongsikan sebuah kempen yang telah dilancarkan oleh Pertubuhan Mihrab, iaitu kempen membangun aset-aset Islam menerusi pembangunan masjid dan juga tahfiz, yakni madrasah. Kita sedia maklum bahawa pembinaan masjid dan juga tahfiz ini melahirkan orang-orang yang beribadah, bertakarub kepada Allah, melahirkan para alim ulama, melahirkan ahli ilmu. Ya, selagi mana ilmu itu terus berjalan, amalan soleh dilakukan, ibadah berterusan, maka buku catatan amalan kita akan terus terbuka. Juga. Walaupun kita dah meninggal dunia, tapi apabila ilmu itu disebarkan, disampaikan, maka dia terus masuk mengalir ke dalam buku catatan amalan kita sebagai currency yang laku di alam sana, iaitu pahala namanya. Itu currency yang laku. Wah, itu adalah satu ayat yang mungkin boleh menarik itu untuk menyumbang. Dan mungkin Ustaz boleh sharekan kami cara untuk penonton MSI menyumbang. Baik, antara projek yang berada dalam Pertubuhan Al-Mihrab pada ketika ini adalah pembinaan Masjid Nurul Islamiah Sungai Choh di Rawang dan juga pembinaan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Dan kedua ini sekarang ini tidak dapat lagi menampung ahli ibadah yang beribadah dalam masjid dan tidak lagi dapat menampung pelajar untuk dalam madrasah, dan masing-masing perlukan sumbangan tuan-tuan dan puan-puan untuk membantu mereka membangunkan pembinaan yang baru bagi menyediakan kemudahan dan tempat yang lebih selesa untuk mereka beribadah kepada Allah dan untuk mereka terus menuntut ilmu, dan ilmu itu terus tersebar sampai hari kiamat. Dan untuk itu, bagi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ingin menyumbang kepada pembinaan ini, anda boleh lihat akaun bank yang tertera pada kaca TV anda boleh ambil gambar boleh ataupun screenshot, scan ataupun melalui laman web kami iaitu www.infaqmihrab.com. Ya, jadi anda boleh ambil gambar ni sekarang, anda boleh simpan bukan setakat untuk menyumbang hari ini. Sebenarnya perkara ini kita boleh lakukan setiap hari. Dan lagi afdal orang kata 10 hari pertama bulan Zulhijjah ni. Dan bagi mereka yang melakukan sedekah ini, jadi diharapkan agar pahala itu dapat berterusan. Jadi Ustaz, lagi sekali kita nak bagi tahu bagi mereka yang tidak tahu macam mana cara untuk menyumbang, boleh layari laman web www.infaqmihrab.com. Ya, dan juga kalau anda dapat ni dia nombor telefon, kalau ada apa-apa ingin bertanya, boleh terus menghubungi nombor rasmi Pertubuhan Mihrab seperti yang tertera di kaca TV anda sekarang. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Iqbal Zain yang merupakan seorang pendakwah bebas dan wakil Pertubuhan Mihrab yang bersama dengan kita untuk memberikan sedikit sebanyak apa perkara yang kita boleh lakukan dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Selamat Hari Raya Adha. Hari Raya Adha. Ya, jadi kita bersama dengan Fazli Fuad yang dah nak cerita pasal kurban pula. Ni. Okey, baik. Terima kasih Aziz. Kalau tadi kita dah bercakap tentang sedekah, kali ini kita nak bercakap tentang ibadah korban pula. Terus saja kita ingin bersama dengan Ustaz Ilyas Ismail, penasihat program Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fazli, apa khabar? Alhamdulillah, saya sihat. Saya doakan Ustaz juga sihat dekat sana. Amin. Okey Ustaz, boleh kongsikan tentang Yayasan Budi Ihsan Malaysia ini bersama dengan penonton MHI. Silakan. Baik. Alhamdulillah, dalam tak sedar kita sudah pun menghampiri kemuncak 10 hari berada di bulan Zulhijjah yang penuh barakah ini. Jadi antara ibadah yang sangat dituntut, sangat digalak dan sangat Allah Ta'ala cinta untuk kita buat adalah hiraqatid dam, iaitu menumpahkan darah haiwan korban. Jadi untuk itu Allah Ta'ala pun dah bagi banyak rezeki, banyak nikmat, limpahan rezeki yang tak sudah-sudah dalam hidup kita. Apa kata? Mari bersama-sama dengan Yayasan Budi Ihsan Malaysia kita laksanakan ibadah korban, sebab ianya juga adalah perkara yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fasalli li rabbika wanhar. Dirikanlah solat bila kau dapat nikmat banyak, jangan lupa sembahyang dan laksanakanlah ibadah korban. Jadi sekarang ni kita masih lagi buka peluang di saat akhir ni. Kita buka lagi pada
anda yang nak menyertai ibadah korban, yang istimewanya bersama dengan YPM ini adalah kerana kita buat ibadah dalam negara dan juga di luar negara. Tuan-puan semua ingat, kita belum tentu lagi dapat hidup pada tahun hadapan. Jangan cerita tahun depan, Fazli ya. Belum tentu kita akan sempat hidup sampai malam nanti. Entah-entah saat kita bercakap, saat kita menonton televisyen ini, mungkin ini adalah saat-saat terakhir kita. Ramai yang meninggal mengejutkan sekarang. Jadi apa kata? Kita rebut peluang yang Tuhan masih pinjamkan ini dengan kita menyertai ibadah korban, membantu fakir miskin, dalam masa yang sama kita juga dapat melaksanakan ibadah korban yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Moga apa yang kita usahakan ini Allah akan gantikan dengan rezeki yang berpanjangan, kesihatan tubuh badan, dijauhkan daripada sebarang bentuk wabak bala bencana yang tak diingini daripada berlaku. Imbas saja kod QR yang anda nampak pada paparan skrin pada waktu ini, scan, kemudian anda boleh terus saja berhubung dengan pihak kami. InsyaAllah YPIM sedia untuk membantu anda walaupun di saat-saat akhir ini. Saya percaya ada lagi yang belum lagi daftar tapi dia teringin nak buat korban, dia tak terfikir ke apa. Tak apa, jangan risau. Kami sedia untuk membantu anda. Yang penting ibadah korban dilaksanakan, hidup mendapat berkat. Amin. Amin, insya-Allah. Jadi anda kena rebut peluang ini untuk anda melaksanakan ataupun melakukan ibadah korban. Orang cakap sempat ke Ustaz? Ni saat akhir ni sempat ke? Sempat. InsyaAllah sebab YPIM ini berpengalaman bertahun-tahun dah melaksanakan ibadah korban dalam negara dan di luar negara. Apatah lagi dengan peserta-peserta yang hujung-hujung saat. Tak apa, jangan malu, jangan segan. Kita raikan dan kita tetap membuka peluang pada anda. Hari Jumaat, waktu berkat. Ini juga bulan Zulhijjah. Ambil peluang ni insya-Allah. Amin. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama Ayah Aida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okay, sama-sama. Okey, jadi masih lagi ada ruang peluang untuk anda melaksanakan ibadah korban melalui YBIM. Kita nak berhenti berehat. Lepas ini bersama dengan Haziq. Haziq nak bercakap tentang kempen Pertubuhan Adiniah 2022. Jangan ke mana-mana. Ya betul, hari ini 8 Zulhijjah, jadi kita akan dengar banyak berita mengenai korban kan. Dan hari ini juga kita bawakan kepada anda Duta Pertubuhan Sukarelawan Adiniah iaitu Ustaz Dr. Zamri Zainuddin untuk cerita mengenai kempen korban dan akikah bersama Pertubuhan Adiniah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Haziq. Ya Ustaz. Filter, pakai filter cantik Ustaz. Oh, Alhamdulillah. Okey Ustaz, kita terangkan sedikitlah secara ringkas mengenai kempen korban akikah bersama Pertubuhan Adiniah. Silakan Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haziq dan seluruh penonton MHI. Pada pagi yang penuh barakah ini, pagi Jumaat yang petang ini selepas asar sama waktu dengan waktu mustajab doa di Arafah. Begitu juga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita berada pada 10 awal bulan Zulhijjah yang tiada amal soleh yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala melainkan daripada 10 awal daripada bulan Zulhijjah ini. Alhamdulillah kita bertemu. Saya selaku pertubuhan ataupun duta dan pertubuhan Adiniah mengajak tuan-tuan untuk menyemarakkan lagi waktu yang barakah ini dengan kempen korban dan sempena musim korban ini pada 22. Pertubuhan ini telah berpengalaman mengadakan ibadah korban dan kerja-kerja kebajikan semenjak 1985 lagi. Lama dah. 40 tahun, iaitu spesifiknya 35 tahun. Haziq dah lahir ke masa itu belum? Belum Ustaz. Masya Allah. Bermakna kami telah menjalankan cukup berpengalaman perkara-perkara ini sehinggalah kami menyasarkan pada tahun ini sebab pengalaman kami ini 100,000 peserta korban dan akikah sepanjang tahun. Maka ia bukanlah skema, bukan tahun lepas, bukan Tengo. Saya sendiri pergi ke pejabat ini, stafnya 45 orang, bagaimana membuat kerja wajib setiap minggu, makannya berjemaah, menjadikan tuan-tuan patut menjadikan pertubuhan ini selaku tempat untuk pemudah cara untuk ibadah korban tuan-tuan pada tahun ini. Jadi kepada satu hadis Nabi SAW, man kana lahu sa'ah falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Sesiapa yang mempunyai kemampuan harta tapi dia tidak berkorban pada tahun itu, jangan dekat tempat sembahyang raya kami. Masya Allah, Nabi seolah tak nak tengok ke orang yang kikir bin Kodokut ini Haziq, sebab dia ada korban tapi tak nak melakukan korban. Si ada nama penuh Ustaz Ya. Jadi waktu Imam Hanafi kan mengambil hadis ini menjadikan ibadah korban bagi pengikut Imam Hanafi adalah wajib. Manakala
yang lain adalah sunat muakkad, sunat yang sangat digalakkan. Okey, jadi Ustaz, tadi Ustaz cakap pasal Pertubuhan Adiniah dah pun beroperasi sejak tahun 1985. Mungkin Ustaz boleh share juga dengan kami di mana korban ni akan diagihkan? Ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita akan lakukan kat 3 tempat dan di 3 tempat itulah juga korban akan diagihkan daging-dagingnya. Iaitu pertama di Malaysia, negara tempat tumpah darah lemak. Iaitu tuan, satu bahagian lembu RM850 sahaja dan satu bahagian ataupun seekor kambing RM1,200. Ada orang kata soalnya sebab Malaysia masih status mengimport daging lembu dan kambing. Jadi tuan-tuan harganya begitu rupa. Tapi ulama kata mala yudriku kulluh la yudriku jalluh. Kalau tak boleh buat semua, jangan semua. Kami memberi option yang lebih murah kalau tuan tak mampu. Tanda mensyukuri nikmat Allah, iaitu di Kemboja satu bahagian lembu adalah RM350, manakala seekor kambing RM950. Manakala di Mekah hanya kambing saja RM450. Dan ada orang kata, kat Mekah ni bukan orang have-have ke Ustaz? Bangunan pencapaian dan menara. Tak, sebenarnya sepanjang tahun ada orang datang hanya selai sepinggang, cukup tambang pergi balik je. Tapi tak tidur hotel, tidur kat masjid, makan tak menentu. Bahkan kerajaan Saudi sendiri sentiasa membela negara-negara Myanmar, Bangladesh, Pakistan, bermakna sentiasa ada sepanjang tahun. Oleh sebab itu di Mekah untuk korban dah tutup. Cuma akikah nanti lepas korban kita buka sepanjang tahun. Di Kemboja, sebab pengalaman kami networking selama hampir 40 tahun itu, masih buka sampai hari kedua tasyrik, tuan-tuan, tak untuk kami uruskan. Tetapi di Malaysia, korban juga dah tutup. Tetapi insya-Allah untuk akikah boleh pada waktu-waktu korban yang panas. Ya, Haziq. Masya Allah. Jadi maknanya ada pelbagai cara lah dan pelbagai jumlah kan. Yang mana mampu boleh bagi lebih, yang mana rasa macam tak mampu boleh ambil sebahagiannya. Betul Ustaz? Betul. Jadi macam mana cara untuk penonton MSI join kempen Korban Nak Akikah bersama Pertubuhan Adiniah ni Ustaz? Ya, tuan-tuan, bagi yang dah ada mungkin nak tambahkan, welcome, ahlan wa sahlan, selamat datang. Tetapi kata belum sekarang, jangan lewat lagi, hubungi di website kami www.adiniah.org.my/korban. Itu daftar online, boleh ada maklumat, internet banking dan sebagainya. Dan tuan-tuan juga telefon hotline kami, 2 yang tertera, sila snap dekat skrin ataupun boleh tengok ulangan FB Live di MI. Iaitu yang pertama Ustazah Hazwan 011-5506-6972. Encik Fatihah di 011558-32976. Sembelihkan cinta dunia hanya senyum untuk mensyukuri nikmat Allah. Bukanlah Allah dagingnya bagi pada fakir darah ditanam, tapi Allah nak tengok betul kamu ni bertakwa. Betul ke kamu? Betul Ustaz. Dengar Ustaz cakap ni tu, saya rasa saya nak join korban dengan Pertubuhan Adiniah ni Ustaz. Sekarang sih, jangan tunggu esok. Ustaz, terima kasih banyak-banyak sebab sudi bersama dengan kami di MSI. Ustaz Dr. Zamri Zainuddin merupakan Duta Pertubuhan Sukarelawan Adiniah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Selamat Hari Raya Aidiladha. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah dia cerita mengenai korban tahun ini. Ialah kita tahu yang mana tak dapat nak pergi ke haji. Inilah caranya untuk kita melakukan korban pada tahun ini. Jadi kita ada something nak war-warkan kepada anda, iaitu Misi K Kemboja. Di mana baru-baru ni Angkatan Sukarelawan Asas Sejahtera telah pergi ke beberapa daerah terpencil di Kemboja untuk menyelami kehidupan dan seterusnya mendekati permasalahan serta mengulurkan bantuan kepada masyarakat Islam di sana. Jadi ikuti perkembangan terkini tentang minoriti ini di Bumi Kemboja dalam Misi K Kemboja pada hari Ahad pada pukul 7.30 malam itu. Betul. Saya punya mata lapun sikit lah. Saya lebih kurang awak je. Saya kecil kat mata. Ahad 10 Julai 7.30 malam. 7.30 malam. Siang Ahad tu tengok MHI Istimewa Aidiladha. Ya, betul. Okey. Tadi yang pagi tadi kan kita dah cakap ada 380 bakal jemaah haji terkanas. Okay, betul. Kita dapat dengarkan keluhan daripada salah seorang daripadanya. Jadi jom kita dengarkan. Jom. Kamu boleh kongsikan perasaan kamu. Baiklah, bagi saya hanya bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana saya diuji dengan situasi sebegini dan saya redha apa jua ketentuan saya tak dapat menjadi tetamu Allah pada tahun ini. InsyaAllah dengan adanya ujian sebegini menjadi hikmah bagi saya
dan saya akan sentiasa berusaha untuk menjadi tetamunya pada tahun akan datang, insya-Allah. Berapa package yang Package yang ditawarkan antara RM35,000 hingga ke RM60,000, dan saya termasuk kos dengan sekali bayar. Allahu Akbar. Tenang masih lagi dapat tenang dan bersabar di atas dugaan yang diterima tu. Jadi kita harapkan agar dipermudahkan segala urusan mereka yang terkandas dan dapat rezeki yang lebih melimpah ruah selepas insya-Allah. Kita memang turut bersipatilah, dan setiap yang berlaku kita anggaplah ianya sebagai salah satu dugaan, dan akan ada hikmah di penghujungnya nanti. Ya, jadi besok jangan lupa untuk terus bersama kami di MSI. Saya juga akan bersama dengan anda esok pagi, lintas langsung bersama jemaah haji dari Mekah. Oh, Mekah, awak ke Mekah? Saya tak dapat ke sana dah. Haji Pura dah? Saya tak dapat pergi. Okay. Tapi ada antara rakan-rakan saya yang dah berada di sana, jadi dipermudahkan segala urusan, dan kami nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua penonton MSI. Okay, jumpa lagi esok insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik.